Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Uh, Video kali ini kita akan membincangkan satu topik baru, iaitu power series. Baik, sebelum ni kita dah bincang mengenai pertama sekali beberapa test for series dalam menentukan sama ada dia converge ataupun diverge kan. Lepas tu it follow by kita juga belajar tentang alternating series, pasal absolute convergent dan juga conditionally convergent. Now, kalau kita perhatikan series yang kita belajar sebelum ini, ada sedikit perbezaan dengan power series ini. So, apa yang bezanya? Macam mana kita tahu the given series adalah the normal series ataupun the power series? So macam mana kita dah tahu? So jadi saya tunjuk contoh. Contohnya macam ni. Yang ni. Apa yang kita lihat? Apa yang kita nampak sekarang? Kita nampak the given series. Lepas tu nampak tak dia ada macam dekat luar ni ada -1 kan? So dia macam alternating tau, kan? Tapi bila kita check betul-betul bahagian ini, dia agak berbeza. Apa yang beza? Iaitu selain daripada n, dia ada variable x. Okay? So kalau kamu check semula di dalam series yang sebelum-sebelum ini, kita hanya ada n sahaja, x tak ada. Tetapi di dalam power series dia ada variable n dan juga dia ada x. So itu adalah power series. Okey. So jadi cara untuk menyelesaikan power series ada cara dia yang tertentu. Kalau kita nak menyelesaikan series yang biasa untuk menentukan dia converge ataupun diverge, ada cara-cara yang tersendiri. Jadi kena differentiate kena bezakan bila kita diberi satu soalan, kita tanya dulu. Series ini series yang biasa ke ataupun power series? So senang saja, kalau dia power series dia ada x dan juga n lah. So macam tu. Baik. Apabila kita bincangkan power series, ada dua benda yang normally is asked in the question, iaitu apa yang disebut R dan juga I. Apa tu R? R adalah radius of convergence. Radius of convergence, dan I adalah interval of convergence. Baik. By R ataupun I, dia akan berkongsi satu info yang sangat penting. Apa dia info tu? Info tu adalah kedua-dua R dengan I ini, dia punya jawapan dia adalah dalam sebutan X. Okey? Jawapan dia adalah dalam sebutan X. So yang itu. Ini yang paling penting sekali. Dan tugas kita adalah untuk identify what is R and what is I. So macam ni lah. Apa tu radius, apakah itu interval. So perlu diingat juga bila by R ataupun I, dia adalah merujuk kepada radius of convergence. So ni perkataan convergence ni penting tau. Sebab kita akan menggunakan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh yang mewakili dia adalah convergent. Itu kita bincang kemudian. Okey. So yang itu. Baik. Sekarang kita pergi kepada perkara yang apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat. Baik. Di bawah theorem of power series, dia ada menerangkanlah secara detail apa benda yang kita perlu tahu dan apa benda yang kita perlu buat. Jadi dekat sini saya dah simplifykan dia, apa yang paling penting yang perlu kita tahu steps that need to be undertaken. Yang ini. Yang pertama sekali, choose an appropriate test. And normally we are going to apply the ratio test. So ini So ingat saya dah sebut tadi, kita nak dapatkan R, nak dapatkan I kan. So dua benda ni kita kena dapatkan. So kita start dengan macam ni. Kita pilih satu test yang bersesuaian. So test tersebut kebiasaannya kita akan pilih ratio test. Ratio test. Oleh sebab baik R ataupun I dia merujuk kepada convergent, maka kita akan mengambil kira
the properties untuk ratio test yang converge. Sebab itu kita ada kat sini, which is converge less than 1. Yang ini kan properties dia kan. Properties bagi ratio test yang converge. So ratio test tu apa? Ratio test tu kalau kamu ingat semula, dia yang benda macam ni. Yang ini adalah ratio test ya. Kita ada apa? Kita ada limit macam ni. Limit. Lepas tu kita ada a n plus 1 over a n. Ini kan. So ini adalah ratio test Yang ni ini. So cuba ingat semula dalam teaching video saya sebelum ni, dalam ratio test, ini adalah ratio test. So limit n approaches to infinity lah. Yang ni n approaches to infinity. So maknanya kita nak selesaikan ni. So kita akan cuba selesaikan ni. So maknanya we are going to solve the ratio test. Tengok apakah jawapan dia. So kita nak tahu ini, what is the answer? Ataupun what is the solution? So macam ni lah. Apabila kita menyelesaikan ratio test ini, kita berdepan dengan 3 kemungkinan. 3 kemungkinan jawapan lah. Yang pertama sekali adalah we might find some answers. Jawapan lah. Jawapan. Kita juga kemungkinan akan dapat jawapan dia sebagai infinity ataupun plus minus infinity lah ya. Dan ketiganya adalah kita mungkin dapat kosong. So ada 3 kemungkinan. Dalam ketiga-tiga ini, jika kita dapat infinity ataupun kosong, maksud dia punya solution ni adalah infinity ataupun yang dekat sini. Maksud saya dekat sini ya. Dekat sini kita cuba selesaikan ini, kita mungkin dapat suatu jawapan, kita mungkin dapat kosong, kita mungkin atau kita dapat sini infinity. So cuma kalau kita dapat 2 yang ini, kalau kita dapat 2 yang ini, maka kita punya kerja kita jadi lebih mudah. Sebab according to the theorem, kalau solution kita dapat infinity, maka kita punya radius of convergence is 0. Kita punya interval of convergence adalah kosong. Kalau kita solution kita adalah kosong, maka radius kita adalah infinity, interval kita adalah plus minus infinity. So one of itu adalah jawapan dia. So yang tu senang lah. Yang tu senang. Saya ulang semula, jika kita if we try to solve the ratio test, kalau dia end up dengan kosong ataupun infinity, so kita punya R dengan I telah pun kita ketahui. Tetapi kalau kita dapat satu jawapan, maka kita kena analyse. Kena buat lagi lah maksud dia. So penyelesaian tu tak tamat dekat situ. Baik. Sekarang kita cuba tengok semula. Kita kena bincang. Kalau ratio test itu, kita dapat satu jawapan. Baik. Now saya nak terangkan. Jawapan yang kita peroleh apabila kita menyelesaikan ratio test adalah berbentuk, dia adalah merupakan ungkapan X. Dia adalah X variable. So dekat sini lah. Contohnya dekat sini kan. Macam yang saya terangkan dekat sini. Bila kita cuba selesaikan ini, kalau kita dapat jawapan ni boleh berbentuk macam ni tau. Contoh ya, dia boleh berbentuk dia boleh berbentuk macam ni. Dia mungkin dapat jawapan modulus X, dia mungkin boleh dapat jawapan X minus 2, ataupun dia boleh berupa jawapan katakan 2 modulus X minus 2. Whatever lah. Tapi apa-apa pun jawapan yang kita peroleh ini mesti dalam sebutan X. Bukan N ya, bukan N. Dia mesti dalam sebutan X. Jadi itu baru dia punya answers. Yang ni yang kamu nampak ni dah sini ini adalah dia punya jawapan dia. Jawapan dia yang belah kiri ni yang ada modulus ni, jawapan dia, dan ini adalah
Jawapan dia. Tetapi apabila kita nak menentukan nilai R, kita kena letak less than 1 yang ini. Nampak tak? Yang ini less than 1. Kalau dapat jawapan ini kena letak less than 1. Yang ini pun kena letak less than 1. So maksud dia, kalau saya nak simpulkan dekat sini, kalau kita dapat jawapan yang ini, katakan kita dapat jawapan modulus X kan, lepas kita selesaikan ratio test tu, immediate kita kena letak macam ni. Kena letak less than 1, less than 1 dan juga less than 1. Faham kan? Sebab apa letak less than 1? Sebab convergent. Sebab jangan lupa, R dengan I tadi tu dah saya sebut dia adalah radius of convergent dan juga interval of convergent. Jadi yang less than 1 ni adalah properties convergent bagi ratio test. Boleh ya? Okey. Jadi kalau kita perhatikan, sekarang ni kita baru selesaikan bahas ini kan. Jadi untuk menentukan nilai R, so what is R? Nilai R itu adalah kita lihat yang sebelah kanan ini. Tapi dengan syarat modulus ini sebelah kiri ini mesti tinggal hanya modulus sahaja. Tak nak ada apa-apa skala dekat tepi ni. So macam tu ya. So macam contoh yang mula-mula, kalau kita dapat yang ini, okeylah, sebelah kiri ni memang dah tinggal modulus kan, dia tak ada apa-apa skala kat luar ni, maka kita ambil nilai sebelah kanan ini, maka R adalah 1. Untuk yang inilah, untuk yang ini. Untuk yang nombor 2 ni pula, kalau ini jawapan dia, kita lihat sebelah kiri ini, okey, dekat luar ni dah tak ada apa-apa kan, maka kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Jadi R tu adalah yang ini. Maka R pun sama dengan 1 juga. Akan tetapi contoh yang nombor 3 ni, kalau berlaku macam ni, perhatikan yang 2 ni ada kat sini kan. 2 ni dia punya skala tau. So kita tak nak 2 kat sini, dan kita kena move, shift pergi sebelah kanan. So jadi dengan kata lain, yang ini dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Ni X tolak 2 less than 1 over 2. So yang ni 1 over 2. So jadi dari sini baru kita dapatkan nilai R dia yang ini. Maka dalam hal ini R dia adalah 1 over 2. Selesai. Nampak tak? Nak pilih R macam mana? Itu cara untuk pilih R, our radius of convergence. So satu part dah selesai. Satu part dah selesai. So macam itulah cara dia. Jadi kalau kamu tengok teaching video ni, apa yang saya paparkan kat sini adalah apa yang saya terangkan tadi tu, yang ini. Yang ni saya rasa faham kot yang ni. Yang ni nampak ya? Yang ni clear kot. Less than 1, maka R tu sama dengan 1. Yang ni. So kalau dia macam ni, maka R dia pun sama dengan 1 juga. Tapi kalau dia macam ni, yang ini, maka R dia bukan dengan 1 tau. Belum lagi, sebab kita ada dekat sini. Ada 2 kat sini. Kita tak nak kat ini. So kita tak nak ada sebarang constant, ada sebarang skala dekat luar ni. Kena pindahkan siap-siap. So jadi kita buat sedikit pengiraan, maka sebenarnya R tu adalah 1/2. Ini contohlah. Itu baru radius dia. Baru radius dia. Belum interval lagi, belum. Baru R. Baru R. Okey. Itu selesai R. Apa pula I? Apa pula I? Saya rasa saya dah buat sedikit pengiraan kat sini. Sekejap. Okey, yang ini. Okey. Kat sini. Yang ni kan faham kot kalau saya terangkan macam ni. Okey, saya ambil contoh satu. Kita nak cari interval tau. Nak cari interval. So, katakan kita start dengan ini. Saya ambil contoh yang ni. Modulus X less than 1. Okey, automatic kita dari sini kita tahu nilai R dia adalah 1. Okey, job done. Selesailah. Ada dapat kan? So, now untuk dapatkan interval, kita hanya perlu selesaikan absolute inequality sini. Selesaikan dia. Expandkan dia. Kembangkan dia.
Ni So jadi modulus X less than 1 is equal to X duduknya di antara 1 dengan negatif 1. So kan kita dah dapat interval kan. So jadi secara umum dia kita baru memperoleh temporary interval of convergence. Baru dapat temporary tau. Sebab ini belum jawapannya lagi. Belum lagi. Kita baru dapat hint. Ini adalah dia punya interval. Sama juga macam tadi yang ini. Macam ni kan. Macam ni. X tolak 2 less than 1. Jadi R dia adalah 1, betul tak? So untuk interval kita hanya perlu selesaikan absolute inequality sini. Jadi X minus 2 is lies between 1 and minus 1. Solve it. Kita akan dapat X lies in between 3 and 1. Ini baru temporary. Okay, what happen is sekarang ni apabila kita dapat 1 and 3, kita dapat dia punya endpoint, betul tak? 1 dengan 3. So sekarang ni kita nak kena pastikan apabila kita ambil nilai 1 ini, kita akan substitutekan X equal to 1 ini ke dalam series yang asal. Soalan asal sekali. X ni So kita akan masukkan X equal to 1 ini ke dalam our original question. Yang maksud dia yang series yang mula-mula sekali. Kita masukkan X equal to 1 ini dan kita akan check sama ada the series converge ataupun diverge. So ada proses dia lah yang berlaku kat sini. Okay, sama juga untuk yang 3 ni, kita akan guna X equal to 3, masukkan nilai X ini ke dalam series yang asal. Lepas tu kita nak uji dia sama ada series itu converge ataupun diverge. Masa inilah, iaitu masa proses inilah pengalaman kita dalam kita nak gunakan the test for series tu sangat berguna. Masa inilah kita kena sama ada kita nak pakai geometric test ke, kita nak pakai TOD ke, harmonic ke, comparison ke, kita nak pakai apa lagi, P-series ke, integral test ke, semua-semua tu kan. So masa inilah kita nak gunakan apa yang kita tahu sebelum ini untuk menentukan sama ada dia converge ataupun diverge. Ini sebagai contoh ya. Katalah apabila kita masukkan X equal to 1, katakan kita buat kita dapat jawapan dia converge. Ini contoh. Bila kita X equal to 3, kita dapat diverge. So kalau dia converge, maka dia adalah the close bracket. Clear ya? Kalau dia converge, maksudnya dia termasuk satu. Ya? Termasuk satu. So dia adalah the close bracket. Tapi kalau dia diverge, maka dia adalah open bracket. Boleh ya? Ataupun kalau kita nak buat dalam tanda kesamaan, inequalities punya form, dia akan jadi macam ni lah. So samalah ini. So ini yang kita nak sebenarnya. Yang ni. Ini kita nak sebenarnya. Inilah dia punya interval of convergence. Okey ya? So sekarang kita nampak ya, R tu lebih mudah kita perolehi, tetapi I tu proses dia agak panjang. So dia memerlukan benda lain untuk kita tahu sebelum itu. So macam ni, yang ni lah untuk kita tahu converge ataupun diverge ni, kita perlu tahu banyak test lah for series, baru kita boleh buat dekat sini. Termasuklah alternating test dan sebagainya. So yang ni So back to our handout kat sini. Yang ni. Ini adalah handout yang kita ada So okay, where were we? R. Okay, R settle lah ya. R ni senang je. R tu normally by observation ni kita buat sedikit pengiraan ni kita dapat R. I ni lah. I ni seperti mana yang saya terangkan tadi tu. So yang kamu nampak sekejap close bracket, open bracket ini, saya kata suruh kita pilih. So maknanya kita kena memilih antara dua ni. Dia close ke dia open? Dia open ke dia close? So macam tu. So what we need to do adalah we solve the absolute inequalities. Note that
it is important to determine the bracket. Ni maksud saya so maknanya sama ada dia open ataupun close bergantung kepada dia converge ataupun diverge. Mana satu lagi ini apa ni? Ni contoh. Cuba kamu tengok ya. Ini ada contoh yang macam ni. Ni contoh aja ya, cuba tengok. Ini adalah radius R. R ni okey lah. Ini kita tak payah tengok lah ya, sebab ini kita akan pasal satu. Ini dia punya I ni. Ini contoh ya. Contoh. Last kali dia dapat jawapan -1, 1. Nampak tak? Dua-dua ni bracket dia apa? Open bracket kan? Open bracket bermaksud test yang kita gunakan nanti dia akan memberikan jawapan diverge. Belah ini pun diverge, yang ini pun diverge. -1 ni dimasukkan -1 ni ke dalam series asal dia akan guna test yang tertentu, dia akan end up dengan diverge. Yang ini pun sama juga. Dia akan ambil x equal to 1. Lepas tu dia akan buat pinggiran sikit, dia akan pilih test yang sesuai, dia akan dapat diverge juga. So oleh sebab dua-dua diverge, maka dua-dua ni adalah open bracket. So yang ini lain lah. Yang ini dia masukkan 2, dia dapat converge. Dia masukkan 4, dia dapat diverge. Sebab tu satu close, satu open. Boleh ya? Okey, jadi next punya slide adalah yang ini. Ini adalah seperti mana yang mana dia? Ini. Ni macam saya sebut tadi lah ya. Yang ni. So, if we consider R sama dengan 1. Ini contoh je ya. R sama dengan 1. Therefore, kita akan dapat I dia adalah -1 and 1. Ni yang saya sebut tadi lah. Ya, contohnya ni ya. Yang ni. Macam ni. So, -1 and 1. So, apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita nak tentukan dia adalah open or close. Open or close. Dia endpoint dia. So, jadi the open bracket indicates dia adalah diverge. The close bracket indicates dia adalah converge. Ini yang saya dah sebut tadi ya. Okay. We need to substitute x equal to -1 and x equal to 1 to the original given power series. Soalan asal lah maksud dia. Yang ini. Lepas tu kita kena buat apa? We need to choose suitable test for both values of x. So this part is our job now. Ini kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. So bergantung. So yang paling penting adalah last kali kita nak tahu dia converge ataupun diverge. Okay guys, so ini ada satu contoh kat bawah ni, kita akan bincang kemudian. So saya rasa the overall picture saya dah terangkan apa yang perlu kita tahu, apa step yang we need to be that need to be undertaken. So hope kita faham ya, kita faham the big picture first. So saya akan stop dulu video sampai sini. Kita akan sambung dalam video akan datang dengan membincangkan beberapa contoh yang berkaitan dengan R dan juga I dalam power series. Thanks for watching. See you in the next video.